Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Assalamualaikum kepada para pendengar Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Hari ini segmen ruang tamu kita ada tetamu khas yang kita bawakan daripada Jepun. Daripada Tokyo, Jepun. Yang bernama Miss Aki Ohara yang merupakan presiden ataupun pengarah Mutiara Arts Production. Miss Aki Ohara di sini adalah bersempena dengan sebuah persembahan gabungan wayang kulit Kelantan dan Ido Ito Ayat Suring Ningyo. Jadi oleh kerana Miss Aki Ohara berada di sini, kita telah pun mengambil kesempatan untuk menemu ramah beliau mengenai kembara selama 5 hari yang dibawakan oleh Petroleum Nasional Berhad ataupun Petronas dengan kerjasama Mutiara Arts Production dan Hati Malaysia ke Jepun yang bertujuan untuk memperkenalkan persembahan awam batil dan tarik selampit di negara matahari tersebut. Ya, sebelum tu apa khabar Miss Aki? Khabar baik. Tengok boleh cakap Melayu. Dia tak kecek Kelantan lagi. Okey, objektif utama projek ini adalah merupakan kembara seni Romli Awam Batil. Kita pun telah pun menemu ramah Pak Romli Mahmud berkenaan dengan persembahan beliau di Pusat Kreatif Kanak-Kanak Tuanku Bainun. Selain itu, selepas persembahan Pak Awang yang diadakan pada jam 8.30 hingga pukul 9 akan berterusan kepada sebuah persembahan tarik selampit yang dibawakan oleh Pak Zain Yusof yang merupakan one of the last tok selampit di Kelantan. Oleh kerana kedua persembahan ini sudah pun berjalan ke Tokyo, yang merupakan yang dianjurkan oleh Mutiara Arts Production. Jadi kita ingin bertanyakan kepada pengarah projek Awam Batil dan Wayang Kulit ataupun tarik selampit di Tokyo ini, kembara ini, kita ingin bertanyakan kepada Cik Aki, bagaimana projek ini terdetiknya ataupun terfikirnya idea ini untuk membawa Awam Batil, Wayang Kulit dan tarik selampit ni ke Tokyo? Saya first time tengok Awam Batil masa saya belajar di USM Penang pada tahun 2000 berapa tak ingat. Dalam 8 tahun yang dululah. So since that time saya ingat lagi pasal persembahan Awam Batil tu, dan saya ingat satu hari nanti saya nak bawa dia main di Tokyo. So itu jadi satu sebab saya nak bawa dia main di Tokyo lah. Rasanya macam sepatutnya Awam Batil itu dibawa ke Tokyo untuk dipersembahkan kepada orang-orang di Tokyo, orang-orang Jepun di Tokyo. Ya. Kemudian bagaimana pula dengan tarik selampit? Tarik selampit, pemain Pak Cik Mat Jusoh, itu saya punya cikgu di USM. So saya ingat sebab Awam Batil adalah satu tradisi penipu lala. So saya nak bawa satu lagi storytelling, Melayu punya traditional storytelling lah. So saya minta Pak Cik Mat datang Tokyo bersama Pak Romli untuk persembahan. Dan difahamkan Cik Mat Jusoh bukan saja bawa tarik selampit ke sana, tetapi ada juga bawa wayang kulit ke sana juga, kan? Jadi orang kata sambil menyelam, minum air, buat dua benda dalam satu masa untuk memperkenalkan persembahan seni, persembahan tradisional di Tokyo. Dan untuk pengetahuan para pendengar, tradisi tok selampit ataupun persembahan tarik selampit ini yang dipersembahkan oleh
oleh Tok Selampit merupakan Panglipu Lara yang berpengaruh menghibur hati rakyat pada masa dulu. Panglipu Lara dikenali sebagai Tok Selampit akan bercerita dan melakukan pelbagai aksi semasa bercerita, termasuklah bersilat, menyanyi, berpantun dengan menggunakan bahasa berirama dan diiringi irama selampit yang tersendiri. Dan pengkisahan secara mulut ini biasanya diiringi dengan gesekan rebab. Begitu juga dengan Awang Batil. Awang Batil juga merupakan Panglipu Lara yang akan menceritakan beberapa kisah. Tetapi Tok Tariq Selampit ni persembahan ni daripada Kelantan. Awang Batil pula persembahan ni daripada Perlis. Ya. Jadi Mutiara Arts Production menggabungkan kedua persembahan ini bawa ke Tokyo. Ya. Jadi ini merupakan suatu usaha Mutiara Arts Production dengan kolaborasi bersama penerima geran seni budaya Petronas untuk mendekati generasi muda di Jepun dalam pelbagai aktiviti yang telah dilaksanakan seperti bengkel Awang Batil, bengkel wayang kulit, bengkel Tariq Selampit dan beberapa siri persembahan. Boleh terangkan sebelum saya ke pengisian persembahan-persembahan setiap hari. Mereka mereka tiba di Tokyo pada 23 hari bulan Julai. Dan kemudian selama 4 hari mereka ada program di sana di Tokyo. Tapi sebelum saya nak ceritakan setiap satu, nak bertanyakan pada Aki setiap satu program ni, boleh Aki sendiri ceritakan latar belakang Mutiara Arts Production itu? Okey. Mutiara Arts Production ni saya tubuhkan pada tahun 2011. Saya belajar di USM dari tahun 2002 sampai 2008. So masa tu saya buat kajian seni tradisi Malaysia dan saya main muzik tradisi Melayu. Itu termasuk keroncong, gamelan, muzik asli. Saya ikut kumpulan USM. Dan satu kumpulan keroncong bersama artis-artis Dewan Budaya USM itu dinamakan kumpulan Arunan Mutiara. So, bila saya balik Jepun dan saya start kerja macam nak introduce kebudayaan Malaysia ke Jepun, saya ingat balik dia punya nama tu dan ambil nama Mutiara tu jadikan saya punya nama company. Mutiara Arts Production. Dan difahamkan Mutiara Arts telah pun membawa pemuzik Jepun untuk membuat persembahan di Kuala Lumpur yang menggabungkan Encik Kamrul Hussein, Abang Koi, dan geng Wak Long dan juga beberapa dan melakukan beberapa persembahan yang lain di sini kan. Ya. Dan ada tak selain daripada bawa Awang Batil dan Tariq Selampit ke Jepun, ada bawa persembahan yang lain tak daripada Malaysia ke Jepun di bawah Mutiara Arts Production, ataupun mungkin bukan di bawah Mutiara Arts Production pun Aki sendiri membawa mereka ke Jepun untuk diperkenalkan? Ada? Ada. Pada tahun 2013 saya bawa Encik Kamrul Hussein main di Tokyo. Lepas tu main apa? Main gendang wayang kulit? Muzik Kelantan. Oh, okey. So masa tu pun saya bawa Abang Kamrul main di Tokyo bersama musician di Tokyo. So jadi itu ada kolaborasi. Kolaborasi. Dan sebab masa tu memang sambutannya bagus, saya invite lagi Abang Kamrul main di Tokyo pada tahun 2014. Okey. Dan bercerita mengenai program pengisian program-program sepanjang kembara Awang Batil dan Tariq Selampit ni, saya difahamkan pada hari pertama iaitu pada 24 Julai Awang Batil dan Tariq Selampit melakukan demonstrasi di sekolah untuk kanak-kanak. Dan program ini dianjurkan bersama oleh Pakomo. Pakomo adalah organisasi bukan
bukan keuntungan yang menyediakan kanak-kanak pelbagai pengalaman untuk memupuk kreativiti, imajinasi dan keupayaan komunikasi kanak-kanak dan menawarkan untuk pusat penjagaan selepas sekolah. Dia macam preschool, ya? No, it's elementary school students. Elementary students, okay. So jadi lokasinya di mana ni? Di Minami Osawa. Dan demonstrasi ini apa yang dilakukan pada hari pertama program ni? Di program ni ada persembahan demonstrasi sikit-sikit yang dari Pak Romli, Awan Batil dan tarik serampit Pak Cemat. Dan bagaimana penerimaan kanak-kanak sekolah ini terhadap kedua persembahan ni? Mereka suka? Mereka memang suka, walaupun mereka tak faham bahasa. Tapi memang pertama kali tengok alat-alat muzik dan topeng-topeng yang Pak Romli bawa. So selepas persembahan tu, kanak-kanak semua nak tanya soalan. Teruja. Okey. Dan hari kedua pula ada wayang kulit boneka, iaitu mereka membuat bengkel di sekolah kanak-kanak, iaitu di Katsushika. Dan ini ada penglibatan ibu bapa juga, penglibatan ibu bapa bersama kanak-kanak di tempat ini. Dan ini program ini bagaimana pula penerimaannya? Ini ada sedikit persembahan dari Pak Cemat. Dia tunjuk macam mana cara memainkan wayang kulit. Dan selepas itu kanak-kanak sendiri buat patung-patung untuk wayang kulit. Dan mereka boleh simpan sendirilah. Ya. Jadi siapa yang monitor kanak-kanak membuat patung tu? Itu saya buat. Okey, tapi bersama-sama. kami ambil cerita tradisi Jepun. Jadi blendkan patung wayang kulit itu, cara pembuatannya patung wayang kulit Kelantan, tetapi ceritanya cerita Jepun. Jadi penggabungannya ada di situ. Dan hari seterusnya pada 26 Julai ada lecture session. Lecture session yang mengenai Awan Batil dan tarik selampit untuk orang awam. Dan ini dianjurkan oleh Hati Malaysia. Hati Malaysia adalah kumpulan yang menghasilkan surat khabar percuma, iaitu Malaysian Cultural Post WOW, yang memberi tumpuan kepada budaya, makanan Malaysia, seni, filem, pelancongan dan sebagainya. Dan okey, saya ada kepingannya di sini. Kan? Sangat menarik. Dan okey, untuk lecture session ni adalah untuk orang awam. Bagaimana penglibatan orang awam, iaitu kapasiti 50 pax. Bagaimana penerimaan orang awam? Ada ramai tak yang datang ataupun melebihi 50 pax tu? Lebih 50. Lebih 50. Macam mana Aki war-warkan kepada orang awam berkenaan lecture session ni melalui, adakah orang awam yang datang ni kebanyakannya student ataupun orang awam biasa saja yang ingin tahu? Kebanyakannya orang awam biasa yang suka pergi tengok muzik dari luar negara. Bukannya student di student masa tu tak ramai. Okay. Jadi nampaknya orang awam di Jepun juga, Radi, mereka sangat berminat dan sangat tertarik dengan seni budaya tradisi Malaysia. Dan hari terakhir, program yang terakhir adalah bercerita dari Malaysia dan Jepun. Ini bersama-sama dengan a Japanese storyteller. Gabungan ni boleh terangkan? Ini untuk tarik serampit, Pak Cemat main rebab dan dia ceritakan. Dan selepas itu ada seorang Japanese storyteller, itu dipanggil Kodan in Japanese. Dia ceritakan cerita Awan Batil yang Pak Romli main. Tapi dalam style Jepun.
supaya orang boleh faham apa yang diceritakan oleh Pak Romli selepas itu. Okey, dan pada 27 hari bulan pula selepas ada yang bercerita dari Malaysia dan Jepun ni, ada showcase juga untuk orang awam kan. Dan showcase ini katanya tiketnya berharga RM100 Malaysia, tetapi kapasitinya penuh. Memang orang Jepun sangat tertarik dengan seni tradisional daripada Malaysia. Jadi saya rasa itu yang membanggakan kita bila kita membawa seni tradisional kita keluar. Contohnya pada 26 Julai dan 27 Julai, kedua-dua ini mendapat perhatian daripada orang ramai, di mana kapasiti melebihi daripada apa yang telah ditetapkan. Dan ini membuatkan kita berbangga, Radi. Oleh itu kita berhenti sebentar sebelum kita sambung ke talk set yang seterusnya. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Terima kasih kerana mendengarkan kami melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan kita masih lagi di dalam segmen ruang tamu kita, masih lagi bersama Miss Aki Uhera, ataupun sepatutnya Cik Aki Uhera, ataupun Puan Aki kan, daripada Mutiara Arts Production yang kami terbangkan khas daripada Jepun. Dan pengenalan sikit mengenai Mutiara Arts Production. Mutiara Arts Production merupakan sebuah organisasi NGO yang ditubuhkan oleh Aki Uhera pada tahun 2011 yang berpusat di Tokyo, Jepun. Aki berusaha untuk menggalakkan pelbagai pertukaran kebudayaan antara Jepun dan Malaysia bagi memupuk hubungan persefahaman yang lebih baik tentang seni dan budaya antara kedua-dua buah negara. Dan adanya Aki di Malaysia ini, kita ambil kesempatan untuk menerima ramah beliau kerana Aki di sini untuk persembahan gabungan Wayang Kulit Kelantan dan Ido Ito Ayat Suri Ningyo yang berlangsung daripada 19 hari bulan hingga 22 hari bulan September di Kompleks Kraft Jalan Konle. Persembahan ini tersebut dibawakan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia bersempena Diversity 2015 Festival Seni Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan untuk Aki di sini pula, ditemu ramah untuk program ruang tamu kita pula adalah mengenai kembara seni Pak Awang Romli, iaitu Awang Batil, bersama Tok Selampit, Cik Mat Jusoh selama 5 hari yang memperkenalkan seni persembahan tradisional Malaysia ke negara Jepun. Jadi soalan seterus saya adalah, mengapa Aki berminat membawa persembahan-persembahan ini ke Jepun? Maksudnya bukan saja Awang Batil dan Tarik Selampit dan Wayang Kulit, mungkin keseluruhan seni tradisional di Malaysia ini Aki berminat untuk bawa ke Jepun. Ya. Mengapa Aki berminat? Mengapa? Di Jepun banyak program yang memperkenalkan kebudayaan Indonesia ataupun Thailand banyak. Tapi dari Malaysia sebelum ni memang kurang. Tak banyak. Jadi sebab itulah Aki berminat untuk, kebetulan pula Aki pernah belajar di USM, pernah melibatkan diri dengan seni-seni persembahan tradisional Malaysia ni. Sebab itulah Aki berminat untuk membawa persembahan ini ke Jepun. Selain itu, ada sebab-sebab yang lain tak yang membuatkan Aki berminat untuk membawa seni tradisional Malaysia, persembahan seni tradisional Malaysia ini ke Jepun? Sebagai wakil ataupun jurucakap, saya nak menghubungkan karyawan seni di Malaysia kepada audiens di Jepun.
Oh, jadi bagi saya kan tadi Aki ataupun Mutiara Arts Production ni as a bridge. Ya, untuk orang tengah. Orang tengah menghubungkan kedua-dua negara, Malaysia dan Jepun. Dan kerana Aki sendiri pernah belajar di Jepun, beberapa tahun di Malaysia mempelajari seni persembahan di tradisional di Malaysia. Jadi kebetulan Aki kenal seperti Cik Mat Jusoh, guru Aki sendiri kan. Jadi apa salahnya membawa Cik Mat Jusoh sebagai Tok Selampit membawakan persembahan tarik selampit ke Jepun. Dan sebelum itu juga, sebelum ini juga Aki pernah membawa Koi ke Jepun juga untuk bermain muzik Kelantan, dan geng Wat Long juga kan. Geng Wat Long belum lagi. Oh, Geng Wat Long belum lagi. Hanya Koi saja yang pernah ke Jepun. Dan itu yang membuatkan, bagi saya, itu yang membuatkan seni persembahan tradisional di Malaysia berkembang, walaupun bukan saja di Malaysia tetapi di negara yang lain. Okey, ini soalan ni seterusnya berkenaan dengan geran. Bagaimana boleh berkolaborasi, boleh collaborate dengan Petronas. Boleh terangkan? Pada bulan 12 tahun lepas, saya dijemput untuk majlis penyampaian geran seni Petronas. Dan di situlah saya jumpa Pak Romli. Saya jumpa Pak Romli di situ, dan selepas itu kami berbincang untuk program untuk membawakan Pak Romli main di Tokyo. Persembahan Awam Batin main di Tokyo. Dan masa tu hanya terfikir Pak Romli saja ke bawa persembahan Awam Batin tu, ataupun memang Aki dah fikir, oh saya nak membawa persembahan Awam Batin dan tarik selampit kedua-duanya ini ke Jepun pada ketika itu? Pada mula saya ingat pasal Awam Batil, tapi kalau Awam Batil saja, masa nak buat program tu mungkin susah nak create kepelbagaian. So saya terfikir pasal Penglipu Lara di Malaysia dan tarik selampit. Jadi Aki menggabungkan kedua-dua Penglipu Lara ini, iaitu Awam Batil dan tarik selampit, dan bawakan mereka kembara selama 5 hari ke Tokyo. Dan untuk pengetahuan para pendengar, ini merupakan satu usaha Mutiara Arts Production dengan kolaborasi bersama penerima Geran Seni Budaya Petronas untuk mendekati generasi muda di Jepun dalam pelbagai aktiviti yang telah dilaksanakan seperti bengkel Awam Batil, bengkel wayang kulit, bengkel tarik selampit dan beberapa siri persembahan, dan juga ada lecture session dan sebagainya. Dan kedua-dua Penglipu Lara ni juga ada bergabung dengan Japanese Storyteller untuk buat satu persembahan yang sangat menarik. Sebab bukan saja persembahan gabungan ni, persembahan wayang kulit je, macam kita lihat, kita telah menonton wayang kulit Kelantan dan Idu-Itu Ait Surinio. Ada juga kebanyakan persembahan seni tradisional Jepun dan Malaysia boleh digabungkan menjadi satu persembahan yang unik. Itu yang membuatkan menjadi daya tarikan orang muda kan. Dan bagaimana perasaan Aki apabila mendapat geran dan dapat berkolaborasi dengan Petronas ni? Apa perasaan Aki dan Mutiara Arts Production bila dapat membawa persembahan Awam Batil dan persembahan tarik selampit dengan bantuan Petronas ini? Saya rasa amat gembira sebab kalau saya sendiri dan Mutiara Arts Production saja, memang susah nak bawa dua-dua kesenian ini untuk buat persembahan di Tokyo. Dari segi bajet dan juga persediaan semua ni di Malaysia, sebab saya kerja di Tokyo. So saya memang perlukan bantuan di Malaysia. So saya rasa memang gembira lah. Okey, itu mengenai kolaborasi, bagaimana Aki dan Mutiara Arts Production berminat untuk membawakan seni persembahan tradisional Malaysia ke Jepun. Dan bagi saya, macam Aki dah katakan tadi, ia merupakan satu
Aki seperti seolah wakil dan seolah-olah menjadi jambatan penghubung kedua-dua belah negara ini kan. Dan kita berhenti rehat sebentar sebelum kita masuk ke talk set yang terakhir. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami melalui Radio Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Dan kita masih lagi dalam program Ruang Tamu kita bersama Aki Hera yang merupakan Presiden Mutiara Arts Production, yang mana Mutiara Arts Production telah pun membawa Romli Awang Batil ataupun Pak Romli dan Tok Selampit Cik Mat Jusoh ke Tokyo untuk memperkenalkan seni persembahan tradisional Malaysia ke negara Jepun. Mereka telah ke sana pada 23 hari bulan Julai hingga 28 hari bulan Julai, dan di sana mereka telah pun melakukan Pak Romli dan Cik Mat Jusoh telah melakukan pelbagai aktiviti. Ada 4 hari program yang telah diisi untuk bukan saja untuk kanak-kanak sekolah, ada juga untuk persembahan orang awam dan juga ada lecture session juga untuk orang awam. Dan untuk pengetahuan para pendengar, Petronas telah memperuntukkan geran sebanyak RM1 juta Malaysia setiap tahun untuk memupuk, memelihara dan mempromosi seni persembahan tradisional Malaysia. Dan sejak penubuhan kumpulan seni persembahan Petronas pada tahun 1989, Petronas sentiasa menyokong usaha pelestarian seni persembahan tradisional dengan menyediakan geran kepada aktivis seni dan kumpulan seni persembahan tempatan untuk menjalankan aktiviti kesenian mereka. Sejak 2012, Petronas telah menyumbang sebanyak RM4 juta Malaysia kepada 27 kumpulan di seluruh negara. Jadi, Mutiara Arts telah pun berkolaborasi bersama penerima geran seni budaya Petronas untuk mendekati generasi muda di Jepun dengan membawakan persembahan awang batil dan juga tarik selampit di Tokyo. Okey, Aki, soalan yang terakhir sebelum kita akhiri slot ataupun program ruang tamu kita ni, apakah aktiviti-aktiviti selepas ini oleh Mutiara Arts Production? Mungkin ada aktiviti-aktiviti yang sedang dalam cadangan ataupun impian Aki sendiri sebagai Presiden Mutiara Arts Production. Ya, sekarang saya ada cadangan untuk mungkin membawakan Mak Yung untuk buat persembahan di Tokyo. Ataupun kesenian yang lain untuk buat persembahan di sana juga. Mungkin buat bengkel lagi, lecture session, macam-macam program di sana lah. Dan ini mungkin saya punya cadangan juga untuk buku-buku yang mengenai kebudayaan Malaysia diterjemahkan kepada bahasa Jepun supaya orang Jepun boleh memahami kebudayaan Malaysia. Dan mungkin boleh menjadi satu silibus untuk diajarkan di sana juga, kan? Dan juga saya ada satu impian untuk nak buat dokumentari pasal tokoh-tokoh pemain tradisi yang masih hidup lagi. Ya. Di Malaysia. So saya tengah cari production team
dan juga sponsor. Production team dan sponsor. Ya, saya juga berpendapat bahawa buku-buku mengenai persembahan segala bentuk seni persembahan tradisional di Malaysia diterjemahkan ke dalam bahasa Jepun. Bukan saja diterjemahkan ke dalam bahasa Jepun, diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain, kerana seni persembahan tradisional Malaysia sentiasa mendapat tempat di luar negara sana. Kerana bagi saya seni tradisi masyarakat di Malaysia ni mempunyai gaya yang tersendiri dan cukup berbeza, dan kerana budaya Malaysia sendiri yang kaya dan penuh berwarna-warni kan. Jadi kita ni various colours. Dan untuk pengetahuan para pendengar, ini mengenai persembahan Awang Batil oleh Pak Romli. Mungkin sebab kita cerita sendiri dekat sini, persembahan Awang Batil, persembahan tarik selampit yang dibawakan ke Jepun. Dan kali ini Pusaka akan membawakan persembahan Awang Batil dan Tok Selampit ini di Amphitheater Pusat Kreatif Kanak-Kanak Tuanku Bainon yang akan berlangsung pada 4 Oktober, iaitu bersamaan dengan hari Ahad, yang akan bermula pada 8.30 malam. Untuk persembahan Awang Batil akan bermula pada 8.30 hingga 9 malam, dan persembahan Tarik Selampit pula akan bermula pada 9 hingga 9.30 malam. Persembahan Awang Batil akan dibawakan oleh our famous storyteller Pak Romli bin Mahmud, dan juga untuk Tarik Selampit oleh Pak Zain Yusof. Terima kasih Aki kerana sudi ditemu ramah oleh Durian Nusantara, dan semoga kita dapat berjumpa lagi untuk mungkin aktiviti-aktiviti seterusnya, aktiviti-aktiviti gabungan seterusnya oleh Mutiara Arts Production bersama kumpulan-kumpulan ataupun aktivis-aktivis di Malaysia. Mungkin boleh mendapat tajaan daripada Petronas lagi selepas ini untuk membawakan persembahan-persembahan lain pula, seperti mana yang Aki cakap tadi, Mak Yong bawa ke Jepun untuk dipersembahkan, diadakan bengkel pula di sana. Sebab saya rasa generasi muda di Jepun sangat berminat. They have a very high curiosity about all this kan. Jadi orang kata apa, tak rugi membawakan persembahan-persembahan ini ke sana. Dan bagi saya, kadang-kadang kita tak tahu Radi, mungkin kalau tiada pelapis di sini, mungkin di sana pula pelapis. kan kita tak tahu. Mungkin di sana pula pelapis untuk seni-seni persembahan tradisional ni. Kerana bagi saya, Aki sendiri merupakan pelapis seni persembahan tradisional, tetapi dia dari Jepun. Kan? Itu merupakan satu kegaguman. Terima kasih Aki. Arigatou gozaimashita. Kita jumpa lagi untuk siaran Ruang Tamu kita. Salam hormat, salam cinta damai, Assalamualaikum. Salam Nusantara.